Selamat datang ke channel Cikgu Raju. Apa khabar semua? Hari ini saya akan mengajar anda tentang teknik belajar dengan berkesan Matematik SPM 2020 anjuran bersama Yayasan Pembangunan Pendidikan Malaysia dengan usaha Taqwa Solution. Okey. Dan pada hari ini kita akan tengok aspirasi murid dalam menjawab soalan Matematik SPM 2020 yang berbentuk I Think Scale. Untuk pengetahuan anda, dalam bahagian aspirasi murid ini, kita ada 4 perkara yang kita akan belajar. Pertama, kita akan belajar aras kesukaran matematik. Yang kedua, bab-bab yang akan keluar dalam kertas 1. Yang ketiga, bab-bab yang akan keluar dalam kertas 2 untuk SPM 2020. Dan yang paling penting adalah agihan masa untuk setiap soalan. Sebab saya dapati bahawa dalam banyak-banyak YouTube dan juga banyak seminar-seminar yang pihak-pihak tertentu menganjurkan, tak ada seorang pun yang menitik beratkan masa. Dan pelajar merungut bahawa mereka tak cukup masa untuk menjawab soalan. So hari ini akan terjawablah semua soalan itu. Okey, kita mula. Aspirasi murid dalam menjawab soalan matematik SPM 2020, soalan berbentuk I Think Scale. Apa itu I? I namanya pelajar ialah Intelligent Thinking Skill. Intelligent Thinking Skill. Ini pelajar kena tahu. Pelajar, untuk pengetahuan anda, aras kesukaran matematik sebelum ini adalah berbentuk kemahiran berfikir aras rendah, kemahiran berfikir aras sederhana, kemahiran berfikir aras tinggi. Ini 3 aras kesukaran matematik. Dan pembahagian peratus pula, 50% soalan berbentuk aras rendah, 30% berbentuk aras sederhana dan 20% adalah soalan berbentuk aras tinggi. Tetapi mulai tahun 2017, Kementerian Pendidikan telah menambah satu lagi perkara di sini yang menjadi masalah kepada pelajar sekarang, iaitu 3-3 ini digabung dijadikan sebagai kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kreatif dan kritis inilah yang kita kata intelligent thinking skill. Saya tahu kamu semua dalam hati sedang berfikir, cikgu, engkau ni banyak cerita. Sebenarnya engkau ni siapa? Okey pelajar, inilah diri saya. Nama saya Raju dan saya pengalaman mengajar matematik adalah selama 35 tahun. Seorang bekas guru dari Sekolah Menengah Aminuddin Baki. Bukan sekolah ini saja, saya juga pernah menjadi guru di Sekolah Menengah, berkhidmat di Sekolah Menengah Sulaiman Bentong Pahang. Saya berkelulusan sarjana muda perakaunan dari Universiti Melayang serta diploma pendidikan dari Maktab Perguruan Batu Rakit Kuala Terengganu. Saya juga mempunyai kelulusan profesional iaitu dipanggil Chartered Accountant yang diberi oleh Malaysian Institute of Accountant. Saya terlibat secara aktif dalam memberi ceramah kepada murid-murid di seluruh negara. Lebih daripada 2,000 seminar telah saya berikan dan ribuan pelajar telah menikmati dengan ceramah saya itu. Saya juga telah diberi anugerah sebagai perkhidmatan cemerlang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 1995. Saya juga merupakan ahli panel penilaian dan peningkatan mutu untuk buku teks tingkatan 3 dan 4, sukatan baru, sukatan KSSM. Saya juga berkhidmat sebagai tutor untuk subjek perakaunan pengurusan 2 CAEA 2203 serta masyarakat jemputan untuk topik-topik tertentu di Universiti Melayang, Fakulti Perniagaan Perakaunan dan beberapa kolej swasta yang lain. Sebagai bukti, inilah dia surat yang dikeluarkan oleh Universiti Melayang pada tahun 2003. Saya adalah seorang tutor sambilan untuk subjek CAEA 2203 Perakaunan Pengurusan 2. Saya juga pernah menjadi pensyarah jemputan. Kenapa saya dijemput? Sebab saya mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pendidikan dan keahlian dalam Institut Accountant Negara Malaysia. Ya. Okey pelajar, kita sambung lagi. Pihak usaha Taqwa Solution juga mempunyai surat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengadakan seminar teknik belajar dengan berkesan. So, surat kami nombor rujukan ialah ini dia. Okey, saya sambung lagi. Soalan UPSR PT3 dan SPM.
anda adalah di peringkat SPM. Apa mereka kata? 50% soalan sijil pelajaran Malaysia menjelang tahun 2016. Mulai tahun 2017 dan seterusnya, soalan berbentuk pemikiran kreatif dan kritis. 50%. Bila kita tanya kenapa 50%? Jawapan mereka ialah, mereka kata supaya murid akan dilatih untuk berfikir secara kreatif dan kritis dan mengaplikasi pengetahuan. Mengaplikasi pengetahuan ni apa maksud? Pengetahuan ni ialah pemahaman semasa guru mengajar. Pelajar kita tak boleh pakai cara lama lagi. Cara lama cikgu mengajar kita main hafal. Hari periksa pun tak balik soalan yang sama. Sebab soalan sama akan keluar. Tetapi sekarang KBKK, kreatif dan kritis mengatakan anda kena memahami apa cikgu mengajar. Faham apa cikgu mengajar, pengetahuan ni faham, applykan dia jika soalan dalam peperiksaan keluar dalam situasi yang berbeza. Kalau anda tak faham apa cikgu ajar, anda tidak boleh mengaplikasikan dalam peperiksaan. Inilah dia Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, disebabkan 50% ini soalan berbentuk pemikiran kreatif dan kritis, kamu tahu tak, mulai tahun 2017 dan seterusnya, ramai sangat pelajar yang tak dapat kepujian. Sebagai contoh, tahukah anda, pada tahun 2018, SPM 2018, 69,974 calon gagal dalam matematik. Ramai sangat ni gagal. Dan peratusnya adalah 18% gagal. Dan ada satu lagi kumpulan pelajar yang dapat D dan E. Mereka gembira bila kita kata kamu dapat apa? Dia kata E. Gembira. Dia kata lulus. Tapi dapat D dan E tak guna. Sebab selepas SPM, bila kamu nak menyambung pelajaran kamu, kamu mesti sekurang-kurangnya kena dapat C. Tapi apa berlaku pada tahun 2018? 2018 pelajar seramai 100,685 calon dapat D dan E, iaitu 25.9%. So, kesimpulan yang kita boleh buat, daripada 388,000 calon yang mengambil peperiksaan SPM 2018, kita dapati 170,659 calon gagal mendapat kepujian, iaitu 43.9%. Hampir separuh pelajar gagal mendapat kepujian. Apa mereka nak buat? Mereka nak menyambung pelajaran. Tak boleh. Sebab matematik sekurang-kurangnya kena ada C. Ini pada tahun 2018. Okey, cuba kita tengok 2019 apa berlaku. Tahun 2019, 71,798 calon gagal dalam matematik. Iaitu 18.6%, meningkat lagi. Dan yang dapat D dan E 100,749, iaitu 26.1%. So, kesimpulan yang kita boleh buat daripada jumlah pelajar, 172,547 calon gagal mendapat kepujian, iaitu 44.9%, meningkat lagi. Tahun sebelum tu, tahun 2018, 43.9. Ini 44.7, meningkat lagi. Ramai sangat pelajar yang gagal mendapat kepujian. Sedih gitu. Sedih. Sebab saya kesian pelajar-pelajar ni. Lepas SPM, apa dia nak buat? Ulang balik lagi sekali SPM. Tahun depan tak boleh. Tahun depan dah jadi sukatan baru. Kau ni merupakan kumpulan terakhir. Sebab itulah saya membuka satu YouTube untuk anda. Khas untuk pelajar-pelajar yang ingin lulus dengan cemerlang. Okey. So, inilah grade pemakahan SPM yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya kata matematik paling kurang kena ada C. Nak dapatkan C pelajar, engkau punya markah paling kurang pun mesti ada 50. Separuh. Inilah menjadi masalah kepada pelajar. Dan ada pelajar pernah kata, cikgu, saya pernah dengar bahawa graf ni naik turun, naik turun, naik turun. Saya pun pernah dengar juga. Macam ini baseline data mata pelajaran SPM yang telah kamu boleh jumpa dalam Google. Pergi Google, type saja baseline. Kamu akan dapati benda ini.
Tapi boleh ke percaya? Cuba tengok bahasa Inggeris. Kau dapat 6 markah sudah lulus. Bodoh gila ni. Sains, 13% sudah lulus. Matematik tambahan, 11% saja lulus. Boleh percaya ke ni? Boleh percaya ke? Okey, kita tak nak subjek lain. Kita tengok matematik. Matematik 24 lulus. Mana boleh percaya ni? Saya minta tolong jangan percaya. Kamu ikutlah apa yang Kementerian Pendidikan kata. Target sekurang-kurangnya 50%. Okey. Sekarang kita pergi kepada matematik SPM 2020, kodnya 1449. Kamu semua tahu matematik ada dua kertas 1 dan kertas 2. Kita mula dengan kertas 1 dulu. Kertas 1, kamu semua tahu ada 40 soalan. Soalan apa? Objektif aneka pilihan. So, 40 soalan objektif aneka pilihan. Dan 40 soalan ni datang daripada berapa bab? Tak ada seorang pun tahu kan? Okey, saya bagi tahu. 22 bab akan diuji. 40 soalan ni datang daripada 22 bab. 22 bab ni dibahagikan kepada 3 bahagian. Apa 3 bahagian? Bahagian pertama, topik tingkatan 2, tingkatan 3. Bahagian 2, topik tingkatan 4. Bahagian 3, topik tingkatan 5. Dan saya nak bagi tahu kamu berapa soalan dari tingkatan 2 dan 3 keluar, berapa soalan tingkatan 4 keluar, berapa soalan tingkatan 5 keluar. Okey, pertama, topik tingkatan 1, 2 dan 3, kita akan bagi kau 8 bab. 8 bab ni merangkumi minimum 12 soalan, maksimum 14 soalan akan kamu jumpa. Daripada topik tingkatan 2 dan 3. Mungkin kamu akan tanya, cikgu, topik tingkatan 2 ada 14. Tingkatan 3 ada 14. 14 campur 14 dah 28 bab. Tapi cikgu cakap 8 bab. Mana 8 bab yang akan keluar? Sabar. Saya akan bagi sebentar lagi. Yang kedua, topik tingkatan 4. Juga 8 bab akan kita tanya. Kita akan uji kamu 8 bab. Dan jumlah soalan yang kamu akan jumpa adalah daripada 16 ke 18 soalan. 16 ke 18 soalan akan diuji daripada bab tingkatan 4. Dan tingkatan 5 pula, kita akan uji 7 bab. 7 bab ni merangkumi 10 ke 12 soalan. Mungkin kamu akan tertanya-tanya, cikgu, 8 campur 8, 16. 16 campur 7, 23. Kenapa cikgu cakap 22 bab? Oh, ada satu bab ni, namanya kebarangkalian. Satu soalan akan diuji daripada bab tingkatan 4. Satu lagi bab akan diuji dari tingkatan 5. Satu bab dari sini, satu lagi di sini. Tapi babnya sama, kebarangkalian. So, kebarangkalian ada di tingkatan 4, ada di tingkatan 5. Satu soalan di sana, satu soalan di sini. Faham? Okey. Sekarang 8 bab daripada tingkatan 2 dan 3. Apa bab yang akan keluar? Inilah bab-babnya. 8 bab yang akan dikeluar, poligon. Selalunya, poligon merupakan soalan nombor 7 dan nombor 8. Kau buka kertas, nombor 7, nombor 8, mesti kau akan jumpa poligon. Tak jumpa, kau buta. Penjelmaan, soalan nombor 10 dan 11. Statistik, 27-28. Ungkapan algebra, soalan nombor 19 dan 20. Rumus algebra, 21. Indeks, 23-24. Ketasaman linear 25-26, persamaan linear 22. Inilah target untuk tahun 2020. Kalau keluar pun, kalau kurang pun, mungkin satu soalan akan kurang. Mungkin ketasaman linear, mungkin satu soalan saja. Tapi target saya ialah ini 14 soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 soalan tahun ni akan keluar daripada bab tingkatan 2 dan 3. Okey, bahagian 2, tingkatan 4. Kita ada 8 bab yang akan kita uji. Bentuk piawai. You buka je kertas soalan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. 4 soalan ni keluar daripada bab 1, bentuk piawai. Soalan nombor 1 hingga 4. Buka kertas, dah nampak. Set, soalan nombor 30, 31, 32. Garis lurus, soalan nombor 33, 34. Kebarangkalian 35. Bulatan nombor 9. Soalan nombor 12 dan 13 ialah trigonometrik. Sudut dongakkan, sudut tunduk 15 dan 16. Dan garis dan sata dalam 3 dimensi 14.
So di sini kita ada berapa soalan semua? 16 soalan. 4 campur 3, 7, campur 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 soalan akan keluar daripada bab tingkatan 4. Mungkin kamu akan tertanya-tanya, cikgu, kenapa kau bagi nombor? Bagi nombor buat apa cikgu? Kita nak soalan. Pelajar, tujuan saya bagi kamu tajuk ini keluar nombor berapa apa supaya kamu akan yakin bila kamu masuk Dewan Periksa. Katakan dua jenis manusia. Seorang tak tahu apa soalan akan keluar. Masuk dalam Dewan Periksa. Duduk. Pengawas peperiksaan bawa kertas soalan letak atas meja. Apa dia buat? Dia akan berdebar-debar. Dia tak tahu apa dalam dia ada. Dia terus semayang. Ya Tuhanku, tolonglah saya. Bantulah saya. Kesianilah ibu bapa saya. Bagilah saya soalan-soalan yang mudah. Ini pelajar yang tak tahu. Tapi kalau pelajar itu dah tahu apa yang ada dalam kertas soalan, nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, 4 apa, maka dia akan yakin. Dia masuk Dewan Periksa dengan penuh keyakinan. Pengawas peperiksaan letak kertas soalan atas meja. Dia tengok soalan tu, disenyum. Kenapa disenyum? Sebab dia dah tahu apa dalam dia ada. Itulah tujuannya saya bagi nombor-nombor ni. Tapi dari masa ke masa nanti, saya akan bagi kamu bentuk piawai yang saya kata 4 soalan ni. Soalan 1, apa yang dia boleh tanya. 2, 3, 4, apa dia akan tanya. Set, apa yang dia boleh tanya. Garis lurus, apa yang dia boleh tanya. Bab tingkatan 2, poligon, apa yang dia boleh tanya. Lepas tu, penjelmaan, apa yang dia akan tanya. Soalan 10 selalunya apa. Soalan 11 selalunya apa. Semua dengan bukti saya akan tunjukkan kepada kamu. Tapi hari ini, saya hanya nak bagi tahu tentang bab-bab kertas 1, kertas 2, agihan masa dan markah. Okey, ini bab tingkatan 4. Next kita pergi tingkatan 5 pula. Tingkatan 5 pula kita ada 7 bab. Dan bab-babnya adalah asas nombor 5 dan 6, graf fungsi 29, metrik 3940, ubahan 3738, kebaran kalian 2, 36, bearing 17, bumi sebagai sfera adalah 18. So di sini kita ada 10 soalan. Sebab tingkatan 2 dan 3 kita akan tanya 14 soalan. Tingkatan 4 kita akan tanya 16 soalan. 14 campur 16 dah jadi 30. Dan ini kita akan tanya 10 jadi 40 soalan lengkap. Nak tahu? Saya ulang lagi sekali. 1, 2, 3, 4 bentuk piawai. 5 dan 6 asas nombor. 7, 8 poligon. 9 bulatan. 10, 11 penjelmaan. 12, 13 trigonometrik. 14 garis dan sata dalam 3 dimensi. 15, 16 sudut dongakkan sudut tunduk. 17 bearing. 18 bumi. 19, 20 unggapan algebra. 21 rumus algebra. 22 persamaan linear. 23, 24 indeks. 25 dan 26 ketasamaan linear. 27, 28 statistik. 29 graf fungsi. 30, 31, 32 set. 33, 34 garis lurus. 35, 36 kebaran kalian. 37, 38 ubahan. 39, 40 metrik. Belum sampai hari periksa. Hari ini kamu dah tahu soalan nombor berapa, apa tajuk dia dan sebagainya. Tetapi kita tak tahu bagaimana bentuk tu keluar. Sabar, baru saya bagi tahu tajuk. Saya belum lagi ajar satu-satu untuk kertas 1 ni. Dan kesimpulan yang kita boleh buat pelajar, 75 ke 80% soalan akan keluar daripada topik tingkatan 1 hingga 4. Okey, dah tengok topik. Kita tengok agihan masa dan markah. Sebelum itu. Okey, sebelum itu kita akan tengok. Ini adalah statistik yang saya buat. Analisis daripada tahun 2006 sampai 2018. Untuk pengetahuan anda, saya kata semuanya ada 22 bab. Ini dia 22 bab, susunan dia sama saja. Dia tak ada ini terbang naik atas, ini turun bawah, tak ada. Sama susunan dia. Sebab ini sukatan KBSM. KSSM tahun depan. So tahun ini tahun terakhir. Dia kena tanya benda yang sama macam ini. Contoh 2014 kita tengok. Seperti yang saya kata, bentuk piawai 1, 2, 3, 4, 5, 6 asas nombor, 7, 8 poligon, 9 bulatan, 10, 11 penjelmaan, 12, 13 trigonometrik, 14 ialah garis dan sata dalam 3 dimensi. Apa yang saya sebut sini, semua ni sama, semua sama. Itu ialah kertas 1. Sekarang kita tengok agihan masa. Agihan markah dan masa.
Maka diberi mengikut tugasan soalan seperti yang dinyatakan dalam kertas soalan. Iaitu kertas 1, kamu tahu masa yang diperuntukkan 1 jam 15 minit. Jumlah soalan 40. So, agihan masa dan markah ialah masa yang diperuntukkan 75 minit, iaitu 1 jam 15, maksudnya 75 minit. Dan masa untuk tolak, masa untuk membaca, menyemak dan membuat pembetulan 15 minit hilang. Membaca soalan 5 minit, menyemak dan membuat pembetulan atau masa buangan. Masa buangan ni contohnya macam ni. Bila kamu sedang menjawab, tiba-tiba pensel tu patah. Pensel 2B tu patah. So, kamu kena perawat mengambil masa. Atau, kamu sedang menjawab soalan, jawapan kamu pergi ke kertas OMR, kamu akan bulatkan dia. Jika bulat itu terkeluar daripada yang sebenar, kamu kena padam balik dia kena buat lagi sekali. So, ini yang kita panggil masa buangan. Ini yang pelajar selalu lupa. So, 75 minit, tolak 15 minit, kamu dapat 60 minit. 60 minit untuk mendapat 40 markah, iaitu 40 soalan. Setiap soalan 1 markah. 40 bahagi dengan 60 minit, so maka setiap soalan anda kena siap dalam 1.5 minit. Maksudnya, dalam 1.5 minit, anda kena baca soalan tu, anda kena memahami soalan tu, anda kena buat jalan kerja dalam kertas soalan tu sendiri, cari jawapan ABCD mana ada, ambil jawapan tu, pergi ke kertas jawapan OMR, cari jawapan dan kamu kena hitamkan. Hitamkan tu kena bulatkan betul-betul masa yang diperuntukkan 1.5 minit untuk setiap soalan. Saya tahu ramai pelajar. Sampai soalan nombor 30-31 dah habis masa dah. Kenapa kamu tidak tahu bahawa agihan markah dan masa ini? Dan saya dapati banyak, saya pernah tengok banyak, dalam YouTube banyak sangat. Dalam Facebook banyak sangat orang cerita, mengajar benda. Bagus, semua bagus. Tetapi mereka lupa tentang agihan markah dan masa. Ini yang pelajar kena tahu. Ini kesilapan pelajar. So, guru yang berpengalaman 35 tahun. Saya tahulah apabila saya pergi seluruh Malaysia, ramai sangat pelajar yang merungut. Cikgu, kadang-kadang saya ini tak cukup masa lah dalam menjawab soalan matematik ni. Kenapalah 40 soalan dibagi 1 jam 15 minit? Ada sebabnya pelajar. Sebab itu, kita kena tahu agihan markah dan masa. Okey, ini untuk kertas 1. Okey, bagaimana jumlah markah yang kamu akan dapat dalam kertas 1 ni? Jumlah markah keseluruhan kertas 1, kertas 1 40 markah, kertas 2 100 markah, jumlah markah 140. Untuk keseluruhan markah kertas 1 ialah 40 bahagi 140 darab dengan 100, kamu dapat 28.6%. So, kertas 1 saja kamu dah dapat 28.6%. Tinggal lagi 71.4% keluar dari kertas 2. Okey, kertas 2 pula. Kertas 2, semua soalan objektif. Kita akan uji 16 soalan dalam kertas 2 dan dibahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian A yang kita ada 11 soalan dalam bahagian A. Pelajar wajib jawab semua soalan dan jumlah markah dalam bahagian A adalah 52%. Dan kertas bahagian B pula. Bahagian B kita ada 5 soalan dan pelajar harus menjawab 4 soalan saja dan jumlah markah yang diperuntukkan adalah 48 markah. Okey, sekarang timbul masalah. Dua-dua bahagian ini soalan keluar dari mana? Daripada bab mana? Daripada tingkatan mana? Sama seperti kertas 1, ia juga dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertama, daripada bab tingkatan 2 dan 3. Kedua, daripada bab tingkatan 4. Ketiga, daripada bab tingkatan 5. Okey, dari tingkatan 1, 2 dan 3, kita akan tanya 3 soalan. Dan maksimum markah yang kamu akan dapat di sini adalah sebanyak 15 markah. Tingkatan 4, kita akan tanya 6 soalan. Maksimum markah yang kamu boleh dapat di sini adalah 33%. Dan tingkatan 5, 7 soalan akan ditanya. Dan maksimum markah yang kamu boleh dapat di sini adalah 53 markah. Okey. So, sekarang mungkin kamu akan tanya, cikgu, 3 soalan, 3 bab ni daripada bab mana?
Pelajar, ini dia. Topik tingkatan 2 dan 3, kita ada 3 bab yang akan kita tanya, iaitu persamaan linear, bulatan, pembajal geometri. Pelajar, saya nak bagi tahu kamu, persamaan linear ini bahagian mana, bagaimana rupa soalan akan keluar, cara baru macam mana dan sebagainya. Apa kaedah kamu kena pakai? Kamu kena pakai kaedah penghapusan ke, kaedah penggantian ke, macam mana kita nak tahu? Semua tu akan terjawab dari masa ke masa. Okey, bulatan. Bulatan pula apa yang dia akan tanya? Adakah dia akan tanya perimeter dia? Adakah dia akan tanya luas dia, kawasan balore? Adakah dia akan tanya panjang sisi dia? Semua ni akan terjawab kemudian. Pembajal geometri pun sama. Okey, pembajal geometri macam mana nak jawab? Adakah saya kena hafal formula? Perlukah saya menghafal formula? Semua tu akan saya terangkan dari masa ke masa. Okey. Tingkatan 4. Bab tingkatan 4, seperti yang saya kata tadi, ada 6 bab akan diuji. Inilah dia 6 bab. Persamaan kuadratik, set, penakulan matematik, statistik kita akan tanya dalam bahagian B, garis lurus dan juga garis dan sata dalam 3 matra. Inilah yang kita akan uji daripada bab tingkatan 4, maksimum 33 markah. Dan tingkatan 5 pula, kita ada 7 bab. Daripada 7 bab, graf fungsi kita akan tanya dalam bahagian B, transformasi bahagian B, metrik bahagian A, kecurunan dan luas di bawah graf bahagian A, kebarangkalian bahagian A, bumi sebagai sfera bahagian B, pelan dan donghakan dalam bahagian B. Maksimum markah yang kita boleh tanya bagi adalah maksimum markahnya 53 markah. Maksimum. Mungkin 52. Kalau sana 15, 33 sudah jadi 48. 48 ini 52. So kalau sana 15, yang kedua maksimum 33. Kalau dia bagi 32, sini boleh jadi 53. Faham dah pelajar? Itulah dia. Dan kita tengok agihan markah dan masa. Sangat-sangat penting. Markah diberi mengikut tugasan soalan seperti yang dinyatakan dalam kertas soalan. Dalam kertas soalan sudah kata. Soalan nombor 1. Tepi sebelah kanan dan dalam kurungan dia kata 3 markah. Soalan nombor 10 dia kata dalam kurungan 6 markah. Amin kau. Dia bagi macam tu dah bagi dah. So sekarang kamu punya tugas apa? Kamu punya tugas setiap soalan berapa minit saya kena ambil. Macam mana nak tahu? Macam ni. Masa yang diperuntukkan 2 jam 30 minit untuk kertas 2. So kamu kena jawab semuanya 15 soalan. Bahagian A 11, bahagian B 4. Dan agihan markah dan masa, ini dia. Masa yang diperuntukkan 150 minit, 2 jam setengah. Masa membaca soalan 10 minit sebab kamu kena baca soalan 1 sampai soalan nombor 16. Kalau boleh, kamu tengok mana yang kamu rasa senang, jawab dia dulu. Supaya kamu akan yakin. Ini dah pergi jawab soalan yang tak tahu. Hantuk kepala atas meja lah. Kalau pelajar perempuan hantuk kepala ke dinding lah. Macam-macam cerita. Sebab mereka tengok soalan. Susahnya. Susahnya. Jangan. Pertama, terima je kertas soalan. Bila ketua pengawas peperiksaan kata, okay, anda boleh mula menjawab sekarang. Pertama, baca doa dulu. Lepas tu, terus buka kertas soalan. Kertas soalan tu bila kamu buka, kamu go through satu sampai akhir. Dah habis sampai akhir baca dalam masa 10 minit ni, kamu dah tahu mana satu soalan yang kamu rasa senang. Jawab dia supaya kamu akan yakin, aku boleh jawab. Maka keyakinan diri akan bertambah. Okey, 10 minit untuk itu. Masa menyimak dan membuat pembetulan 10 minit. Masa buangan. Masa buangan ini ramai pelajar pernah tanya saya, cikgu apa itu masa buangan? Masa buangan macam ni ceritanya. Okey, 1. Kamu sedang menjawab, tiba-tiba ink habis. Pen kamu ink habis. Kamu kena tukar, kamu kena ambil pen lain, tengok dia punya tulisan dia sama tak, lepas tu baru kamu akan jawab. Itu 1. Mungkin kamu kata, cikgu saya punya pen ni penuh lah ink. Yang kedua, bila kamu sedang menjawab dalam kertas jawapan tu, tiba-tiba tak cukup kertas. Apa kamu buat? Kamu kena angkat tangan. Tunggu sampai pengawas peperiksaan datang jumpa kamu.
dan tanya dengan kamu apa kamu nak. Kamu angkat tangan je. Pengawas peperiksaan kena jaga semua pelajar, bukan kau seorang saja tau. So apa dia buat? Mungkin dia akan tengok tempat lain. Kau kena angkat tangan. Kau tak boleh kata, woi, cikgu, tak boleh macam tu. Tak boleh mengganggu. So maka ini kita panggil dia masa buangan yang wajib pelajar kena tahu. So maka masa untuk menjawab kertas 2 adalah 120 minit. Okey, 120 minit untuk 100 markah. Maka setiap markah 1.2 minit. So bagaimana saya bahagikan sekarang? Setiap markah darab dengan 1.2 minit. Contoh macam ni, bahagian A. Soalan 1, mungkin keluar set atau ketersamaan linear. Maka markah yang diberi 3 markah. So 3 darab dengan 1.2, 3.6 minit kena siap. Soalan 2 mungkin persamaan kuadratik. Mungkin 3 markah. So 3 markah ni kamu darab 1.2, kamu dapat 3.6. Soalan nombor 3. Mungkin soalan nombor 3 dia boleh keluar tentang garis dan sata dalam 3 dimensi. Mungkin dia bagi 4 markah kamu. 4 kali 1.2 kamu dapat 4.8. Soalan nombor 4, 5 markah. Soalan apa? Persamaan linear serentak. Mungkin dia bagi ni. Dia bagi dalam bentuk soalan bermasalah. So 5 markah. Kalau soalan tu tidak bermasalah, dia bagi 4 markah. Soalan bermasalah, dia bagi 5. So 5 kali dengan 1.2, kamu dapat 6 minit kamu kena siap. So, kalau kamu ikut masa-masa ini, bila sekarang kamu buat latihan, ikut masa-masa ini kamu buat latihan, maka kamu dah bersedia untuk peperiksaan. Ini bahagian A. Bahagian B pula, soalan nombor 12, 13, 14, 15, 16, ada 5 soalan. Kamu kena jawab 4. Setiap soalan membawa 12 markah. Agihan masa untuk setiap soalan ialah 14.4 minit. Kita letak 14 minit. So, dalam masa 14 minit, setiap satu soalan kamu kena siap. So, kalau dah terlebih masa, di sini, macam ni kau jawab 5 minit, ini 5 minit, ini 10 minit, ini 5 minit, ini lagi 10 minit. So, kamu ambil masa je sini dalam masa 2 jam lebih. Mana cukup masa nak menjawab bahagian B? Bahagian B ni membawa banyak markah, 48%. Ini yang kamu kena tahu. Faham nak belajar? Okay, next. Jumlah keseluruhan markah kertas 2 adalah 100 markah. Jumlah markah di sini untuk kertas 2, 100 bahagi dengan 140 darab dengan 100, kamu dapat 71.4%. Sini 71.4%. Kertas 1 kamu dapat 28.6%, campur dapat 100%. Inilah dia pendahuluan yang saya sampaikan untuk kamu pada hari ini. Dan kalau kamu kata masih lagi kamu ada masalah, masih lagi kamu kata cikgu saya nak dapatkan lebih lanjut lagi, sebelum kamu nak dapatkan apa-apa, anda kena like page ini, anda kena jadi member kepada page ini, dan member maksudnya add as a member. Barulah dari masa ke masa bila saya masukkan lagi video-video yang akan datang, anda masih lagi boleh mengikutinya. Okey, macam mana? Kamu boleh pergi ke page saya, iaitu Tips SPM 2020 Matematik. Okey, kalau page itu pun kamu tak ada, kamu juga boleh jumpa saya di YouTube Tips Matematik SPM Cikgu Raju. Saya nak komen daripada anda, para pelajar yang menonton video ini, sila beri komen anda dan sebarang soalan boleh ditanya dari sana. Nombor 2, minggu hadapan saya akan mulakan dengan soalan dan setiap soalan tu saya akan bagi contoh sebab setiap bab dalam buku teks ni kalau kamu perhatikan ada 30 muka surat, ada 40 muka surat. Nak dapatkan satu soalan, 2 soalan, 30 muka surat, 40 muka surat, banyak sangat nak baca. Tak perlu, saya dah ringkaskan dia. Daripada 30 muka surat, kau hanya kena ingat 3 fakta saja dan bagaimana soalan tu akan ditanya, dan kita akan bincang dengan menggunakan soalan tahun-tahun lepas bersama dengan soalan percubaan negeri, dan pada akhir sesi itu saya akan memberikan sekurang-kurangnya 30 soalan untuk anda cuba balik.
dan peserta dengan jawapan akan diberi supaya kamu akan yakin dengan diri kamu. Okey, itulah dia dan saya harap saya akan jumpa kamu lagi. Jumpa lagi. Bye-bye.